Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq. Saya akan terangkan tentang permasalahan kajian. Penerangan permasalahan kajian ini adalah tentang tamadun Indonesia yang mempunyai bilangan kaum seperti Melayu, Cina dan India. Ini adalah kerana setiap kaum mempunyai perbezaan dari segi pemahaman, adat terhadap agama dan budaya masing-masing. Secara kasarnya, perubahan struktur sosial ini memberikan kesan positif ke atas hubungan kaum di Malaysia dengan terbinanya rakyat Malaysia yang memiliki norma sejagat di kalangan mereka hingga batas etnik menjadi nipis dan sekunder. Namun di sebalik transformasi sosial ini, rakyat Malaysia didapati masih membina identiti masing-masing. Dan perkara tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengukuhan emosi kumpulan apabila berada di kawasan pendapatan baru dan hubungan dengan individu lain yang tidak dikenali. Di samping itu, kumpulan norma sejagat ini wujud juga golongan yang menjadikan pengembilangan parameter batas etik sebagai teras tingkah laku mereka. Golongan peniaga dan usahawan Melayu dan Bumi Putera membelingkan batas etnik untuk memastikan kegiatan ekonomi yang diagihkan oleh pihak kerajaan akan jatuh ke tangan mereka. Golongan peniaga dan usahawan Cina dan India pula akan memilih untuk bekerjasama dengan usahawan Melayu dan Bumi Putera yang mendapati sokongan dan kerajaan, manakala golongan bukan Melayu yang gagal mendapati manfaat dari dasar ini merasakan mereka dipinggirkan oleh begitu saja. Jadi ada juga kumpulan etnik ini yang memilih jalan mekanisme ekstremis dengan memperjuang bahasa, budaya dan agama sebagai batas pemisah perkauman di antara mereka. Namun begitu, kestabilan politik dan pembangunan yang dialami di negara ini telah berjaya membendung kecenderungan ekstremis dan keganasan etnik yang boleh merosakkan hubungan etnik yang harmoni negara ini. Seperti contoh, kita back to peristiwa 13 Mei 1969 di mana merupakan satu krisis perkauman yang terbesar di negara ini yang melibatkan 3 perkauman iaitu Melayu, Cina dan India. Pertelingkahan itu merenggut sebanyak 196 nyawa dan mencederakan sebanyak 149 orang. Di sini kita boleh lihat antara kejadian yang berlaku sekiranya sesebuah negara itu tidak mempunyai persefahaman dan penghormatan antara kaum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haidir Sulaiman. Saya akan menerangkan objektif kajian kami yang kami ingin capai. Dan kami sebulat suara memilih topik tamadun di Malaysia sebagai topik kajian kami, bertujuan untuk mengenali budaya dan adat rasam di Malaysia. Jadi, di Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, kaum India dan juga kaum Cina. Tentu saja beberapa kemajuan tamadun telah dibawa masuk oleh mereka seperti tamadun Cina, tamadun India dan juga tamadun Islam. Interaksi antara 3 tamadun tersebut mempengaruhi antara satu sama lain. Misalnya, perpindahan teknologi dari tamadun Cina ke India seperti teknologi membuat kertas, bahan letupan dan penggunaan kertas yang diguna pakai di negara ini juga. Dan selain itu juga, perpindahan ilmu dari segi kosakata seperti pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu dan juga penggunaan pengaruh bahasa Arab di dalam bahasa Melayu juga. Sebagai tambahan, peningkatan hasil kesenian juga memberi pengaruh positif di tamadun Malaysia, seperti seni bina Islam ke dalam seni bina Cina, terutamanya dalam pembinaan sebuah masjid. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afizuddin dan hari ini saya nak bentang objektif kajian D3 dan D4. Yang pertama, perlembagaan. Selepas kedatangan Islam, perlembagaan telah memberi ruang dan kebebasan kepada rakyat berbilang kaum untuk mengamalkan agama masing-masing di negara ini. Seterusnya, kebudayaan. Selepas kedatangan Islam, negara ini telah mengalami perubahan demi perubahan dalam banyak aspek kehidupan seperti adat istiadat, cara hidup dan lain-lain. Selain itu, bahasa. Setelah kedatangan Islam, bahasa Arab telah dijadikan sebagai bahasa perantaraan, manakala bahasa Arab telah diadaptasi dan diguna bersama dengan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Yang terakhir ialah pendidikan. Selepas kedatangan Islam, pendidikan merangkumi pendidikan formal seperti bidang pengajian Islam, manakala pendidikan tidak formal adalah bidang ekonomi. Objektif kajian yang seterusnya ialah D4. Yang pertama ialah keganasan. Ini kerana pada 2002 terdapat kejadian
pengoboman dan telah menyebabkan pembunuhan kejam di Bali dan telah dikaitkan dengan perbuatan orang Islam. Seterusnya, ilmu pengetahuan pada masa kini banyak disiplin ilmu baru telah dikembangkan dan beberapa penemuan baru telah ditemui hasil daripada penyelidikan yang dilaksanakan secara berterusan dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan sosial. Yang seterusnya, keruntuhan akhlak telah banyak berlaku dalam masyarakat kini. Oleh itu, akhlak adalah sangat penting kerana boleh berlakunya perpecahan di antara sesama sendiri. Akhir sekali, ekonomi. Pada masa kini, aktiviti ekonomi adalah berbeza dengan kegiatan ekonomi Islam kerana tidak bercanggah dengan syarak. Manakala, kegiatan ekonomi Islam mempunyai cita-cita luhur iaitu berusaha untuk mencari keuntungan individu di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Oleh itu, kegiatan ekonomi haruslah diasaskan kepada dua prinsip iaitu akidah dan syariat. Hello semua, nama saya Pugalanti dan saya akan menerangkan literature review untuk tajuk Tamadun di Malaysia. Kumpulan kami telah memilih sumbangan tamadun di Malaysia sebagai tajuk. Kami memilih tajuk ini untuk membincangkan sumbangan tamadun yang terdapat di Malaysia dengan lebih lanjut dan teliti. Penduduk di negara Malaysia mempunyai bilangan kaum. Kaum yang majoriti adalah kaum Melayu, Cina dan India. Terdapat juga kaum yang minoriti seperti Iban, Kadazan, Dusun dan juga orang asli. Setiap kaum mempunyai perbezaan dari segi adat dan persefahaman terhadap budaya dan agama masing-masing. Perpaduan kaum dicabar apabila golongan peniaga dan usahawan Melayu serta Bumiputera menggemblengkan batas etnik untuk memastikan kegiatan ekonomi yang diagihkan oleh pihak kerajaan akan jatuh ke tangan mereka. Objektif yang hendak dicapai adalah untuk para pelajar dan masyarakat mengenali sumbangan dan ketamadunan yang dibawa masuk ke negara kita. Antaranya ialah interaksi tamadun yang membawa kepada hubungan positif. Tamsilnya, perpindahan teknologi dari tamadun China ke India seperti teknologi membuat kertas, bahan letupan dan penggunaan kertas yang diguna pakai di negara ini. Kehebatan pencapaian tamadun di Malaysia adalah disebabkan oleh Perlembagaan Malaysia yang memberi hak istimewa kepada orang Melayu. Kebudayaan di mana aspek seperti kesenian, adat istiadat, cara hidup dan nilai-nilai asas membendung masyarakat menjadi orang yang berbudaya. Isu tamadun yang berlaku adalah seperti keganasan yang berlaku di Bali di mana pengeboman telah dilakukan dan orang Islam telah dituduh sebagai pembuatnya. Pelbagai ilmu pengetahuan telah dikuasai oleh umat Islam. Contohnya, disiplin ilmu baru dan penemuan hasil daripada penyelidikan dan dilaksanakan secara berterusan. Ciri-ciri nilai ketamadunan yang ingin ditunjukkan adalah nilai pemakanan. Walaupun adat dan peraturan Cina tradisional masih diamalkan, adat dan kebudayaan Melayu masih lagi dominan dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Makanan kaum adalah mengikut cita rasa masakan Melayu, Cina, India dan Serani. Selain itu, adat atau budaya juga diamalkan seperti adat yang diamalkan di sebuah majlis perkahwinan agama Islam yang merangkumi banyak perkara yang perlu dipatuhi. Kesenian dan kebudayaan menghadapi kekangan apabila menyentuh soal Melayu yang menimbulkan persoalan adakah Islam mengharamkan kesenian dengan seluruhnya. Jawapannya adalah tidak selagi seni dan kebudayaan yang diamalkan tidak melalaikan kerana boleh menyebabkan pengurangan keimanan dan memasukkan seseorang ke lembah kelalaian dan terus menjadi haram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amsyah bin Mazai. Saya akan membentangkan objektif kajian bahagian D4 dan D5. Bahagian D4, yang pertama adalah keganasan. Sepanjang sejarah Islam dibangkitkan, misi Rasulullah ialah mewujudkan keamanan dalam kehidupan dengan tujuan asas agar manusia kembali pada mentauhidkan Allah. Dan ajaran Islam sering menawarkan keindahan akhlak. Namun pada zaman moden kini, iaitu pada 2020, terdapat kejadian pengeboman di Bali dan telah menyebabkan pembunuhan kejam untuk mendapat cita-cita golongan tertentu. Lebih tidak adil apabila setiap keganasan yang berlaku itu dikaitkan dengan perbuatan orang Islam. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Selama beberapa abad,
umat Islam menggelapai dunia, menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. Banyak disiplin ilmu baru telah dikembangkan dan beberapa penemuan baru telah ditemui hasil daripada penyelidikan dan dilaksanakan secara berterusan. Penyelidikan itu dalam bidang sains dan teknologi, pengurusan serta sains kemanusiaan dan sosial. Sehingga kini, penemuan sarjana Islam masih dikaji, dihayati dan dijadikan landasan sama ada secara langsung ataupun tidak, diakui maupun dinafikan. Yang ketiga, keutuhan akhlak. Akhlak merupakan perkataan Arab yang bererti sifat, perangai atau kelakuan seseorang dan menceritakan sikap atau kelakuan seseorang berkaitan hubungannya dengan Tuhan, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Pada masa kini, terlalu banyak keruntuhan akhlak yang berlaku dalam masyarakat yang kita dapat ketahui. Kerana ini amat membimbangkan dan boleh berlakunya perpecahan di antara sesama sendiri. Seterusnya, D4. Pertama ialah adat dan budaya. Pada peringkat awal, sebelum majlis perkahwinan langsung, pihak lelaki akan menghantar wakil bagi merundingkan hal perkahwinan. Pihak perempuan akan meletakkan masa yang tertentu untuk memberikan persetujuan. Kedua ialah kesenian. Kesenian dan kebudayaan mendapat atau menghadapi kekangan kerana apabila menyentuh soal Melayu, secara automatiknya atau majoritinya adalah beragama Islam. Apabila menyentuh soal kesenian dan kebudayaan, persoalan yang timbul ialah adakah Islam mengharamkan kesenian dan kebudayaan secara keseluruhnya? Seni dan hiburan dalam Islam menyatakan bahawa perkara-perkara yang melibatkan seni dan budaya dibolehkan selagi perkara-perkara tersebut tidak melalaikan dan tidak bertentang dengan tuntutan agama Islam.